yang tak lama lagi bakal yang kita semua, yakni saya rasa pada hari Rabu ni insya-Allah kita akan beranjak ke tahun yang baharu, yakni pada 1 Muharram 1445 Hijrah insya-Allah. Kalau usia yang panjang Maka ibadah haji ni adalah satu ibadah yang Allah telah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya, yakni kita semua, yang mana ia merupakan satu bentuk kefarduan ataupun kewajiban yang termaktub di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Yang mana Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan juga umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut Allah sebut dua perkara ataupun dua ritual, yakni haji dan juga umrah, dan sempurnakanlah haji dan juga umrah kerana Allah. Maka ulama berbeza pendapat, adakah umrah ini wajib juga ataupun tidak. Sebab dia ada dua kan, wa atimmul hajja wal umrah lillah, dan sempurnakanlah haji dan juga umrah kerana Allah. Maka ulama tidak khilaf, ulama tidak berbeza pendapat berkenaan dengan kewajiban dan kefarduan haji. Sebab kat dalam hadis pun memang Nabi sebut. Di dalam hadis Jibril, ketika mana Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni 'anil Islam. Beritahu kepada aku, wahai Muhammad, apakah maksud Islam? Maka Nabi menjawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, dan yang terakhir Nabi sebut wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu mengerjakan haji jikalau kamu mampu untuk melaksanakannya. Maknanya ada prasyarat. Haji itu wajib, tetapi ada prasyaratnya, yakni kalau kamu mampu untuk melaksanakannya. Selagi tidak berkemampuan, maka selagi itulah haji tidak wajib. Tetapi tidak boleh untuk seseorang yang mungkin dia punya kehidupan dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak boleh untuk dia mengatakan, oh aku ini miskin, tak payah buat haji kot, Allah pasti faham. Dia tak boleh cakap macam tu. Maknanya dia mesti berazam, dia mesti bertekad untuk kerjakan haji sebelum dia meninggal. Maknanya dia kena berusaha, dia kena berikhtiar. Itu adalah dari segi kefarduan haji. Ulama tidak berbeza pendapat. Namun ulama berbeza pendapat berkenaan dengan umrah. Adakah umrah ini wajib ataupun tidak? Sebab di dalam Quran Allah sebut, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka ada ulama yang mengatakan ia adalah wajib berdasarkan firman Allah tersebut. Tetapi kebanyakan para ulama mengatakan ia tidak wajib, tetapi ia adalah sunat. Yakni dituntut ataupun digalakkan. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Maka haji ni, kalau kita imbas dari segi ritualnya, kebanyakan ritual haji ni dianya diambil ataupun dipetik daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Tak ada satu pun ritual haji ni diambil daripada peristiwa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tetapi ia kembali ke zaman Nabi Allah Ibrahim. Kalau kita tengok dalam konteks ritual yang pertama, yakni mungkin tawaf kan, selain daripada niat. Yang mana tawaf dianya difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Setelah mana Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail ini membina Baitullah Al-Kaabah, maka perkara yang pertama yang Allah perintahkan supaya baginda dan juga umat yang wujud pada zaman tersebut untuk bertawaf, yakni untuk pusing keliling Baitullah Al-Kaabah sebanyak 7 kali. Maka ini adalah ritual al-haji, yakni tawaf yang pertama yang dipelopori oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemudian diikuti daripada zaman bertukar zaman, sehinggalah ke zaman Arab Jahiliyah pun
Abu Jahal, Abu Lahab, mereka pun bertawaf juga. Sebelum Nabi lahir lagi mereka dah bertawaf. Sebab apa? Sebab mereka mewarisi akan ibadat tersebut. Zaman berzaman. Dan kemudiannya bila mana tibanya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah ianya diperbaharui dari segi syariahnya. Maka itu adalah dari segi sejarah dan ibadah tawaf di dalam ritual haji. Dan kemudiannya pula kita ambil pula ibrah daripada ritual sa'i. Yang benar sa'i ini kita berjalan daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ianya kembali ke zaman Nabi Allah Ibrahim serta Nabi Allah Ismail serta bonda kepada Nabi Allah Ismail, yakni Hajar alaihissalam. Yang mana Hajar ini Allah tinggalkan beliau, bukan Allah tinggalkan, tetapi Nabi Allah Ibrahim tinggalkan beliau di sebuah tempat yang kering kontang, yang tak ada air, yang tak ada tumbuh-tumbuhan tumbuh padanya. Sebuah tempat yang bernama Bakkah. Huruf Ba, Bakkah. Sebelum ia bertukar menjadi Makkah. Kenapa Nabi Allah Ibrahim bawa keluar Hajar dan juga anak kandanya Nabi Allah Ismail daripada Palestin ini ke Mekah? Yang pertama, ia adalah perintah Allah. Yang kedua, Hajar ini merupakan isteri yang kedua bagi Nabi Allah Ibrahim. Isteri yang pertama adalah Sarah. Ini semua sudah maklum kan dalam sirah. Maka Nabi Allah Ibrahim ini berkahwin dengan Sarah. Pada asalnya, pada awalnya, kedua-duanya Allah tidak kurniakan anak. Tak ada zuriat. Dan kemudiannya, Nabi Allah Ibrahim ini dia berkahwin dengan Hajar. Yang merupakan bekas orang khadam, bekas orang hamba yang dihadiahkan oleh raja. Maka lepas kahwin dengan Hajar, terus bunting pelamin, orang katalah. Maka Allah kurniakan seorang anak. Ini Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka di dalam beberapa riwayat di dalam kitab tafsir yang ada unsur-unsur Israiliyat, yang ada campur tangan daripada golongan ahli kitab, mereka mengatakan yang Sarah ini cemburu, jealous kepada Hajar. Maka dari segi logik akalnya, bagi mententeramkan keadaan ataupun situasi, Nabi Allah Ibrahim ini mestilah kenalah bawa keluar Hajar daripada tempat yang sama ditinggal oleh Sarah. Maka dibawa keluarlah Hajar dan juga anak kandung Nabi Allah Ismail ke sebuah tempat yang sangat jauh daripada bumi Palestin. Ini dekat Mekah lah, ataupun Bakkah pada nama asalnya. Dan setelah mana ditinggalkan Hajar dan juga Nabi Allah Ismail di sebuah tempat, yang ini Bakkah, maka ditinggalkan juga mungkin satu uncang air dan juga beberapa ketubuh kurma sebagai bekalan. Dan kembalilah Nabi Allah Ibrahim berseorangan ke bumi Palestin. Tinggallah Hajar dan juga anak kandanya Nabi Allah Ismail di sebuah tempat yang tak ada orang, yang tak ada tamadun di tempat tersebut. Dan kemudiannya, hari bertukar hari, lama kelamaan air pun habis, makanan pun habis. Maka Hajar pun panik. Bila mana Nabi Allah Ismail ini menangis, kelaparan, dahaga dan sebagainya. Maka mulalah Hajar dia berikhtiar. Dia nak cari air. Maka dia pun tinggalkan Nabi Allah Ismail ke sebuah tempat. Dan dia pun menuju ke sebuah bukit, Bukit Safa. Daripada Bukit Safa itulah dia berjalan menuju ke Bukit Marwah. Yang mana daripada Bukit Safa tu mula-mula dia berjalan sampai dekat tengah-tengah sikit, dia nampak macam ada air di kaki Bukit Marwah. Dia pun berlari-lari anak, macam berjoging sikit. Sebab itulah kalau macam perempuan yang dah pernah pergi buat umrah, dah pernah pergi buat haji, perempuan ada perasan kan, ada lampu hijau dekat atas tu. Itu adalah tanda yang kita memang dituntut untuk berlari-lari anak. Sebab itu yang nenek dia kita buat, Hajar. Berlari-lari anak.
Dan kemudian, bila hampir tiba di kaki Bukit Marwah, tengok-tengok bukannya air. Rupa-rupanya ia adalah satu biasan matahari yang nampak kelihatan macam air. Maka Hajar pun berjalan perlahan-lahan. Sampailah ke Bukit Marwah. Kan? Dia pun patah balik menuju ke Bukit Safa nak cari air punya pasal. Kan? Bila sampai dekat tengah-tengah sikit tu, dia nampak macam ada air pula di kaki Bukit Safa. Dia pun sekali lagi berlari-lari nak cepat-cepat. Kan? Bila dia hampir tiba tu, tengok-tengok bukan air. Ia hanyalah biasan matahari yang Allah jelmakan. Dia pun berjalan perlahan ke kaki Bukit Safa. Dan begitulah yang nenek kita buat. Berjalan daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Maka itulah yang kita buat. Itulah yang kita ulang. Dari segi ritual ibadah sa'i, daripada peristiwa Hajar mencari air untuk anak kandanya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Itu adalah dari segi ibrahnya adalah pentingnya kita sebagai seorang ibu bapa, kita kena memastikan kemaslahatan, kebajikan anak-anak kita. Ia adalah satu tanggungjawab untuk kita ini mencari nafkah, mencari rezeki lah, menyediakan makan serta minum untuk anak-anak. Amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya peristiwanya nampak macam biasa-biasa saja. Berjalan je pun. Tetapi dari ibrahnya sangat besar. Pentingnya untuk kita mengambil ibrah daripada peristiwa tersebut. Dan kemudiannya, kalau kita imbas pula dalam konteks ritual-ritual yang lain, contohnya macam korban yang kita lakukan di akhir ritual ibadah haji tersebut, yang mana korban ini ia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi yang Allah datangkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang mana Allah mengabadikan hal tersebut di dalam surah As-Saffat, di mana Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang mana Allah mendatangkan mimpi ke atas Nabi Allah Ibrahim. Mimpi yang berkali-kali. Mimpi ni puan-puan, ada 3 jenis mimpi. Dalam Islam, ada 3 jenis mimpi. Mimpi yang pertama dipanggil ar-ru'ya as-salihah ataupun ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang benar. Ar-ru'ya as-salihah ni, ia hanyalah mimpi yang dialami oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sahaja. Maknanya mimpi Nabi-Nabi, mimpi Rasul-Rasul, ia adalah mimpi yang benar. Ia adalah petunjuk daripada Allah. Malah ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah mimpi Nabi-Nabi ataupun Rasul-Rasul yang digelar sebagai ar-ru'ya as-salihah. Jenis mimpi yang kedua, ia dipanggil sebagai adghasul ahlam. Dan adghasul ahlam, ia bermaksud mimpi yang mengelirukan. Mimpi yang mengelirukan. Yang mana mimpi tersebut, ia memerlukan tafsiran ataupun takwilan daripada seseorang yang pakar, yang boleh mentafsirkan mimpi. Kadang-kadang kita ini mimpi macam-macam kan. Dan kita pun tak tahu apakah maksud takwilan mimpi tersebut. Contohnya macam saya pernah dengar sebuah kisah daripada Saudi, Arab Saudi, yang mana satu hari sebuah radio tempatan mereka menjemput imam besar Masjidil Haram, yakni Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais, yang bacaannya memang sangat indah. Dan dia jemput Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais, dan di akhir rancangan tersebut dibuka Q&A session, soal jawab. Maka seorang pemanggil ni dia pun buat panggilan. Dia kata, wahai Tuan Syekh, pandai tak engkau mentakwilkan mimpi? Maka jawablah Dr. Abdul Rahman As-Sudais, sikit-sikit tu boleh. Maka dia pun ceritakan pasal mimpi dia. Wahai Tuan Syekh, malam tadi aku bermimpi, aku telah melihat seseorang yang aku kenali
dia ni bertawaf pusing keliling Kaabah dalam keadaan berbogel, tak berpakaian, kata pemanggil radio tersebut. Kalau kita dengar pun, agak jelik lah kan, agak pelik dan jelik. Kan, tawaf ni satu ibadah, tetapi orang ni, dia bertawaf dalam keadaan berbogel, tak berpakaian. Macam Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah dulu mereka bertawaf dalam keadaan berbogel. Setengah-setengahnya lah. Kenapa mereka berbogel? Sebab mereka menganggap setiap apa yang mereka pakai itu, pakaian mereka itu adalah najis. Maka mereka ini macam perlu kembali kepada fitrah, macam bayi yang baru lahir. Maka mereka pun bertawaf dalam keadaan berbogel. Itu Arab Jahiliyah. Kan? Yang tak ada perasaan malu. Maka, berkata Tuan Syekh tadi, berkaitan dengan mimpi orang tersebut, yang ni aku tahu apa maksud mimpi tersebut. Adapun orang yang kau lihat bertawaf dalam keadaan berbogel itu, maksud mimpi itu adalah, kan, orang itu dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti bayi yang baru lahir. Subhanallah. Mimpi yang mengelirukan tu kita anggap sebagai jelik. Tapi rupa-rupanya ada berita gembira. Bushra. Ayat Allah berikan melalui mimpi tersebut. Maka berkata pemanggil tersebut. Dia kata, wahai Tuan Syekh, ini mimpi yang baik. Boleh tak aku nak bagi tahu kepada orang ni, orang yang aku kenal ni, pasal mimpi aku ni? Maka berkata Tuan Syekh, silakan bagi tahu dia. Ini berita yang bagus. Maka berkatalah pemanggil tersebut, wahai Tuan Syekh, sesungguhnya orang yang aku lihat bertawaf pusing ke dalam Kaabah itu, dalam keadaan berbogel tu, orang tu adalah engkau, wahai Tuan Syekh. Maka menangis teresak-esaklah kan, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sulais. Bila mana kan dia dapat tahu yang Allah telah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu melalui mimpi orang tersebut. Ini contoh adghasul ahlam. Mimpi orang awam yang perlu ditafsirkan, yang perlu ditakwilkan untuk diketahui akan maksudnya yang sebenar. Dan mimpi yang ketiga, ia dipanggil sebagai al-hulum. Al-hulum, ia bermaksud mimpi yang mengerikan. Mimpi buruk. Orang putih panggil nightmare lah. Kan? Maka mimpi yang buruk ini adalah datang daripada syaitan. Yang mana Nabi ajar dalam sebuah hadis. Kalau seseorang itu mengalami al-hulum, bila mana dia tersedar ataupun terjaga daripada tidurnya itu, hendaklah dia meludah ke belah kirinya sebanyak 3 kali dengan diselangi dengan fas a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah. Ludah sikit je lah. Setakat isyarat. Macam tu saja. Jangan nak kita itu dah macam nak buang kahak kan kena pula suami perempuan satu hal pula kan, maka cukup sekadar isyarat. Sebab syaitan ini kadang-kadang dia memang suka mengganggu kan orang tidur kan, terutama sekali orang yang tidak jaga adab waktu tidur. Sebab itulah Nabi jaga adab. Nabi suruh kita jaga adab sebelum tidur. Dia baca 3 kul, disapukan ke seluruh badan. Nabi suruh membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Itu antara adab-adab sebelum tidur. Seperti kita ni, Allah hantar malaikat untuk menjaga kita sampailah kita bangun pada subuh esok harinya. Maka itu pasal mimpi. Kembali kepada cerita tadi, kan? Maka Nabi Allah Ibrahim ni lepas dapat mimpi berkali-kali, maka dia pun tahu itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka dia pun bermusafir daripada Palestin ke Makkah. Berapa lama dia musafir tu? Sebulan. Sebulan perempuan. Daripada Palestin ke Makkah ni ambil masa sebulan. Zaman dulu tak ada kapal terbang. Kan? Maka bila mana sampai ke bumi Makkah, Nabi Ibrahim pergi ke rumah Hajar. Pergi ke rumah Nabi Allah Ismail. Maksudnya Nabi Allah Ismail dikatakan telah berkahwin. Kan? Pergi ke rumah Nabi Allah Ismail. Didapati anaknya itu Nabi Allah Ismail tak ada kat rumah. Pergi cari rezeki lah. Mungkin pergi mencari rezeki. Maka Nabi Allah Ibrahim ini kembali balik ke Palestin. Dia tak tunggu
tetapi dia kembali balik ke bumi Palestin. Kan? Dan kemudian dia pun merancang lagi untuk bermusafir ke Mekah. Kali kedua dia ke bumi Mekah, dia dapati sekali lagi Nabi Allah Ismail ni tak ada juga. Dia pun patah balik ke bumi Palestin, jauh tu. Kan? Dan kemudian dia merancang kembali, sekali lagi dia menuju ke bumi Makkah. Kali ketiga ni lah barulah dia berkesempatan untuk bertemu dengan anak kandanya Nabi Allah Ismail. Maka dia pun bagi tahu kepada anak kandanya Nabi Allah Ismail pasal mimpinya itu. Kan? Ini yang Allah abadikan dalam surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, dia berkata, ya bunai, wahai anak, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi, anni azbahuka fanzur madza tara, yang mana aku bermimpi, ya aku menyembelih engkau, fanzur madza tara, maka apakah pendapat engkau wahai anak? Maka apakah jawapan Nabi Allah Ismail? Qal, ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, lakukan dengan segera apa yang telah diperintahkan oleh engkau, oleh Allah kepada engkau. Satajiduni insya'Allahu minas sabirin, dan engkau akan mendapati aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Jawab Nabi Allah Ismail terhadap mimpi yang diceritakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ini adalah jawapan yang bersifat ketaatan. Nabi Allah Ismail ini dia tak kata, ayah, itu mimpi kot, mainan tidur, ayah ni gila ke? Dia tak kata macam tu. Tetapi sekali saja dia cerita, Nabi Allah Ibrahim cerita, terus dia kata, wahai ayah, lakukan dengan segera, sembelihlah dengan segera. Sebab itu adalah perintah daripada Allah. Ini adalah ketaatan yang tidak berbelah bagi daripada anak kanda Nabi Allah Ibrahim, yakni Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka ibrah kat sini untuk anak-anak dan untuk perempuan yang mungkin masih memiliki mak ayah, ibrahnya adalah ketaatan kepada ibu bapa. Yang mana selagi mana perintah mak ayah ini tidak melanggari syariah, selagi itulah kita dituntut, bukan wajib tetapi dituntut untuk mentaati dan juga melaksanakan akan perintah tersebut. Sebab itulah mak ayah ni Allah letakkan kedudukan yang sangat mulia. Ranking dia adalah ranking yang ketiga selepas Allah dan juga Rasulnya. Itu ranking mak ayah. Malah kat dalam surah Al-Isra, Allah mengabadikan, Allah meletakkan perintah wakhfid lahuma, apa ayat dia? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma, dan ketika mana salah seorang daripada mereka ni ataupun kedua-duanya mencapai usia tua, maka Allah kata apa? Layanilah mereka dengan baik, dengan penuh kebaikan. Fala taqul lahuma uff, dan janganlah kamu berkata kepada kedua-duanya, kedua-dua mak ayah kamu ni dengan kata-kata seperti uff, contohnya, malaslah mak, malaslah ayah. Sebab itu melambangkan satu bentuk penderakaan. Itu perintah Allah. Maka Nabi Allah Ismail ini seorang anak yang sangat mentaati perintah mak ayahnya, maka dia pun mentaati akan perintah ayahandanya Nabi Allah Ibrahim. Maka mereka pun menuju ke sebuah tempat penyembelihan yang bernama Mina. Ini yang umat Islam, yang jemaah haji pada hari ini pergi ke Mina untuk menyembelih haiwan ternakan. Dan dalam perjalanan menuju ke Mina, tiba-tiba muncul iblis, laknatullahi alaih. Yang mana iblis ni dia cuba menghasut Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail supaya tidak melaksanakan perintah Allah ni. Dia kata, Ibrahim, kau gila ke? Kau ni dah ada seorang anak, kau nak sembelih anak kau ni? Macam tu dah lebih kurang kot. Kata-kata iblis kepada Nabi Allah Ibrahim. Maka apakah reaksi? Apakah respon Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail? Kedua-duanya ni ambil batu,
dan terus baling ke arah iblis. Maka itu yang jemaah haji buat dalam konteks ritual melontar jamrah. Kan? Yang ni jemaah haji dikehendaki untuk melontar jamrah. Yang ni membaling batulah ke sebuah tempat. Kan? Ia bagi memperingati peristiwa Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail yang dua-dua dia memang baling batu ke arah iblis. Jalan depan sikit, jumpa lagi iblis yang sama. Iblis ni sekali lagi menghasut. Ibrahim, kau tak kesayang anak engkau lagi, Ibrahim. Muda lagi ni, kau nak sembelih dia? Macam itulah lebih kurang, kata-kata iblis. Maka sekali lagi, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail ni, dia ambil batu, dia baling ke arah iblis. Sehingga dia lari, hilang macam tu saja. Jalan depan lagi sikit, jumpa lagi iblis yang sama. Terus menerus menghasut Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail supaya tidak melaksanakan perintah Allah itu. Ini adalah memang kerja iblis. Sentiasa menghasut, sentiasa menggoda kita, yakni Bani Adam, dan untuk tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana sampai dekat Mina, maka dibaringkan Nabi Allah Ismail ke atas sebuah batu yang besar, kan, dikeluarkan pisau yang tajam Nabi Allah Ibrahim ni, kan, maka diletakkan pisau tersebut dekat atas leher Nabi Allah Ismail, betul-betul tak tipu-tipu ni, kan. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka tanpa teragak-agak, tanpa acah-acah, Nabi Allah Ibrahim ini terus sembelih anak kandanya Nabi Allah Ismail itu. Subhanallah. Kan? Kalau kita ni, mungkin kita akan tengok kata langit ke, kod Allah turunkan wahyu ke, ataupun ada petanda ke, stop, berhenti, kan, contohnya. Tetapi tidak. Bagi Nabi Allah Ibrahim, dia terus laksanakan perintah Allah itu. Kan? Masa inilah Allah menukar Nabi Allah Ismail dengan seekor kibash, yakni seekor kambing biri-biri yang gebu, yang gemuk, yang sihat. Kan? Maka ini adalah bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Kan? Dan Allah menguji Nabi Allah Ibrahim ini, kan, serta anak kandung Nabi Allah Ismail dengan satu ujian yang sangat berat. Maka sebab itu Nabi Allah Ibrahim ini, dia termasuk daripada kalangan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ada 5 kalangan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan juga Nabi Muhammad SAW. 5 Nabi ni, 5 Rasul ni, kan, digelar sebagai Nabi ataupun Rasul Ulul Azmi. Kenapa Ulul Azmi? Sebab mereka ni diberikan ujian, dugaan yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam Nabi Allah Ibrahim lah. Ujian ni sangat berat. Kan, Allah suruh dia bawa Hajar dan juga Nabi Allah Ismail ke sebuah tempat yang kering kontang, yang tak ada manusia, yang tak ada tumbuh-tumbuhan, dan ditinggalkan macam tu sahaja. Perintah Allah. Allah uji dia. Kan? Kemudiannya pula, kan, dia datangkan mimpi menyembelih anaknya, dan dia kemudiannya sembelih anaknya betul-betul. Sebenarnya Allah menukar dalam bentuk kibash. Satu ujiannya sangat berat. Kan? Yang mana manusia biasa memang takkan mampu untuk memikul akan ujian tersebut. Tetapi Nabi Allah Ibrahim melaksanakan. Sebab apa? Ketaatan dia kepada Allah dan juga kepada Rasul. Kan? Maka ini adalah penting untuk kita sebagai satu bentuk ibrah. Penting untuk kita sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dan juga Rasulullah SAW. Kan? Dan dalam ibadah korban ni, kan, hakikatnya sebenarnya ia bukanlah ibadah korban yang pertama dalam sejarah manusiawi. Kan, ibadah korban yang pertama yang kalau kita imbas dari segi sejarah, ia sebenarnya berlaku sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Kalau puan-puan masih ingat, kan, yakni peristiwa korban Qabil dan juga Habil. Kan, yang mana setelah mana anak-anak Nabi Adam ini telah mencapai usia yang membolehkan mereka ini berkahwin, maka
Nabi Adam ini, Allah perintahkan dia supaya Nabi Adam ini menjodohkan Qabil, anak yang pertama tu, kan, dengan pasangan ataupun kembar yang lahir bersama Habil, Lubuda, yang kurang cantik. Mengikut riwayat lah. Manakala Habil pula, adik Qabil, Nabi Adam ini perjodohkan dia dengan saudara kembar kepada Qabil, Iklimah, yang dikatakan lebih cantik. Qabil tak puas hati. Qabil kata, aku ini lahir dengan Iklimah, kan? Maka aku lebih layak untuk berkahwin dengan saudara kembar aku, Iklimah. Zaman tu tak ada siapa-siapa lah. Memang anak-anak Nabi Adam saja, takkan nak kahwin dengan orang lain. Memang tak ada manusia masa tu. Kan? Maka itu memang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maka disebabkan ketidakpuashatian Qabil ni terhadap perintah Allah serta perintah ayahandanya Nabi Adam alaihi salam, maka Allah perintahkan supaya kedua-duanya, Qabil dan juga Habil ini, untuk melakukan korban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang dibuat? Kan? Maka Qabil, dia merupakan seorang petani, seorang peladang, maka dia telah menyediakan korban, yakni tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang telah layu, yang dah busuk. Kalau jual kat pasar tak lakulah. Kalau jual kat pasar takkan laku. Menandakan dia punya sifat bakhil dia, kedekut dia. Kan? Habil dia pula, dia seorang penternak. Maka dia ni telah menyediakan seekor kibash, kambing biri-biri yang sihat, yang gebu, yang gemuk, untuk korban terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai tanda dia ni ikhlas kerana Allah. Maka dua-dua diletak korban masing-masing dekat atas sebuah bukit yang tinggi. Maka Allah mengguna pakai kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan pakai halilintar, macam peti lah ataupun kilat, yang terus memilih akan korban Habil. Maka bila mana Qabil melihat halilintar tersebut memilih akan korban Habil, tahulah dia yang bahawasanya Allah telah menolak akan korbannya. Sebelum berlakunya pembunuhan yang pertama lah. Kan? Itu cerita lain lah. Itu mungkin boleh buat kuliah lain. Kan? Maka itu adalah contoh ibadah korban yang pertama. Maknanya ibadah korban ni, ia adalah untuk Allah. Bukan semata-mata untuk mendapat nama. Kan? Bukan semata-mata untuk diwar-warkan. Oh, tahun ni aku buat korban. Kan, seekor kambing RM800. Satu bahagian lembu, aku bayar RM700 weh, RM800. Dia war-warkan. Kan? Kononnya dia telah membuat kebaikan. Kan? Dan hakikatnya korban ni sepatutnya kita rahsiakan sebab ia adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ada keikhlasan. Dan setengah-setengah orang pula dia memilih korban yang murah. Sekarang ni ada macam-macam orang kata platform untuk berkorban. Terutama sekali korban di luar negara contohnya. Kadang-kadang kita fikir, oh, lebih baik aku korban dekat luar negara kot. Dekat tempat yang memerlukan daging-daging korban. Kat Somalia ke, kat Maldives ke. Kena pula kita nampak, harga dia murah ni. Kambing RM400 je. Kebetulan nak buat kenduri akikah. Dia tengok kambing dekat Malaysia ni harga dalam RM700. Kambing dekat Sri Lanka ni RM400 je. Murahnya. Bolehlah daftar. Kan? Kita pula fikir pasal murah tak murah. Di mana kita punya keikhlasan kerana Allah? Itu kita kena persoalkan. Penting untuk kita berjaga-jagalah dalam konteks niat tersebut. Sebab dari segi pendapat para fuqaha, korban dituntut dibuat dekat tempat kita tinggal. Dan kalau boleh, lagi bagus, orang yang berkorban tu, dialah yang menyembelih akan haiwan ternakan tersebut. Tetapi boleh diwakilkan. Dan kenapa kena buat dekat tempat sendiri? Sebab kita ada hak terhadap daging korban tersebut. Yang mana kita dapat daging korban tersebut,
Kalau boleh kita sendiri yang pergi ke rumah orang-orang miskin. Kita sendiri yang mengagih-agihkan daging korban tersebut kepada golongan yang memerlukan. Saya rasa masa tak mengizinkan, walaupun saya nak cakap lagi panjang, saya faham puan-puan ada program yang lain, maka kita serahkan kembali kepada puan moderator, insya-Allah. Okay, baik Ustaz, terima kasih. Kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh buka soalan ke Ustaz? Silakan. Okey, Ustaz buka soalan bagi siapa yang nak bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan Khadijah. Kalaulah macam Ustaz kata tadi, yang kita pilih juga misalnya untuk korban dan bersedekah ke negeri-negeri yang miskin, Kemboja, Chad dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, kita juga korban bahagian kita di sini, di tempat kita yang mahal lah, kita kata yang cukup. Macam mana tu Ustaz dari segi penerimaan Allah? Adakah yang kita niat untuk membantu mereka yang tak pernah makan daging dalam setahun, sama juga dengan apa yang kita buat untuk di tempat kita sendiri? Kalau kita dalam 1 tahun 2-3 bahagian kita buat macam tu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Puan Khadijah. Terima kasih kepada soalan yang sangat bagus. Dalam konteks korban dekat luar negara ataupun dekat dalam negara, sebenarnya ulama ataupun para fuqaha mereka khilaf sebenarnya. Tetapi berdasarkan saya punya kajian terhadap hadis-hadis Nabi, kan, yang mana memang terdapat tuntutan yang sangat besar untuk kita berkorban di tempat kita, yang mana kita sendiri yang menyaksikan akan haiwan korban tersebut. Itu yang pertama lah. Yang kedua, memang terdapat tuntutan untuk kita sendiri yang menggunakan kita punya tangan kita untuk memberikan, menyedekahkan, orang kata, mempersedekahkan akan daging korban tersebut kepada orang-orang yang memerlukan dekat negara kita yang mungkin ada. Namun demikian, ada juga ulama yang mengatakan boleh ataupun diharuskan, mubah, dalam bahasa orang-orang fuqaha dia kata mubah, diharuskan juga untuk kita. Kalau macam kita fikir, macam dekat luar negara ada ramai sebenarnya orang-orang Islam yang sama akidah macam aku, sama agama macam aku, tetapi mereka ni memang tak bernasib baik. Macam kita ini, Malaysia, kita dianggap sebagai syurga makanan. Tetapi dekat tempat lain tu memang agak sukar untuk mereka. Nak makan daging ayam pun kan susah untuk mereka. Apatah lagi daging lembu ataupun kambing yang mungkin lebih mahal. Maka ulama-ulama mengatakan tidak mengapa, ataupun diharuskan, dibolehkan, permissible dalam bahasa Inggeris, untuk kita melakukan korban andai kata kita berniat sedemikian. Maknanya kita bukan berniat sebab ianya murah, tetapi kita berniat, kita fikir pasal nasib saudara kita tersebut yang mungkin lebih memerlukan makanan tersebut. Yang mana mungkin kita ambil seekor kambing ataupun satu bahagian lembu, yang mana ia mampu memanfaatkan banyak keluarga dekat Sri Lanka, dekat Maldives, dekat Somalia dan sebagainya lah. Saya sendiri pun pernah buat korban kat luar negara. Saja-saja nak try. Tetapi ialah kepuasan tersebut memang kurang sikit, sebab kalau macam kita buat korban dekat tempat kita sendiri, kita dapat tengok sendiri lembu tersebut ditombangkan, dikorbankan. Kita sendiri juga bergotong royong untuk memotong daging-daging tersebut. Kita sendiri juga membungkus akan daging tersebut sebelum kita pergi naik kereta, pergi tahu dekat kawasan ni, dekat rumah ni ada orang miskin. Kita pun bagi. Kepuasan tersebut ada. Dan kita rasa puas bila mana orang tersebut menerima kita punya daging korban. Bila mana dia rasa gembira dan dia pun mendoakan balik untuk kita kebaikan, kekayaan, kesenangan hidup dan sebagainya. Itu tujuan dia lah. Wallahualam. Terima kasih Puan Khadijah. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih.
yang bertanya, dan alhamdulillah jazakallah khairan pada Ustaz Kazman Zaman atas perkongsian ilmu mengenai ibadah haji dan korban. Dan ingatlah, harta semakin dikeluarkan dalam jalan kebaikan dan ketaatan akan semakin berkah. Dan semoga apa yang disampaikan ini banyak memberi maklumat buat kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan majlis ini dulu dengan tasbih kafarah dan soal langsung. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Okey, teruskan lagi ya. Doa kita seterusnya.